Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah binti Muhammad dari kumpulan 9 akan membentangkan tugasan yang bertajuk bentuk-bentuk ijaz dalam Al-Quran. Bidang ijaz Al-Quran merupakan satu bidang ilmu yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami, menghurai, seterusnya mentafsir tentang sesuatu ilmu yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran terus dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Terdapat 26 tempat pelbagai makna dalam penggunaan ijaz di dalam Al-Quran. Definisi ijaz Al-Quran. Dari segi etimologi, ijaz berasal dari kata al-jaza yujizu ijazat, kata kerja transit, yang artinya melemahkan, memperlemah atau menetapkan kelemahan. Dari sisi terminologi, ijaz didefinisikan oleh Mana Khalil Al-Qattan dan Ali Al-Shawduni dalam tulisan Uthman. Mana Khalil Al-Qattan mendefinisikan ijaz sebagai menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian ijaz. Ijaz al-lughawi. Al-Quran wujud sehingga hari ini dalam bentuk mushaf. Dari segi nahu, saraf dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pernahkah kedengaran ada yang mendakwa terdapat kesalahan ejaan atau tata bahasa dalam Al-Quran? Pastinya tidak. Inilah juga mukjizat utama Al-Quran. Ijaz ilmi. Kemukjizatan ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada percakapannya tentang teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berfikir dan menggunakan akal. Ijaz tashri'i. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan antara satu sama lain. Al-Quran adalah asas tashri'i yang sempurna dalam menegakkan kehidupan manusia di atas dasar konsep yang paling utama. Al-Quran memberikan pengaruh besar yang dapat mengubah sejarah wajah dunia. Ijaz tarbawi. Ijaz tarbawi terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, dari segi akidah, kedua dari segi syariah, ketiga dari segi akhlak, di mana ketiga-tiga ini saling berkaitan. Di mana manusia yang mempunyai akidah yang benar, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan melaksanakan syariat dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan seharian. Kesan daripada membenar dan melaksanakan syariat Islam tersebut akan menjadikan manusia tersebut berakhlak mulia. Hakikatnya, manusia ditarbiah secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariatnya di dalam Al-Quran. Sejarah ijaz Al-Quran. Pada kurun pertama, dengan kemunculan kitab takwil Mushkilah Al-Quran oleh Abul Qattaniyah dan kitab-kitab perundangan Al-Quran menunjukkan sehingga membawa kepada perbahasan kepada ilmu ijaz Al-Quran ini. Kemudian, muncul peranan-peranan yang dibawa melalui tulisan jelas seperti Risalah An-Nuqa' fi Ijaz Al-Quran. Manakala pada kurun keempat muncul kitab Ijaz Al-Quran lil Baqilaini oleh Abu Bakar bin Talib, di mana memaparkan balaghah dan keistimewaan bahasanya. Faedah mempelajari ijaz Al-Quran. Antara faedahnya ialah, pertama, membuktikan bahawa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar seorang nabi dan rasulullah. Yang kedua, kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghahnya bahasa manusia. Keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan keupayaan umat manusia. Kelima, dapat membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Yang keenam, membentuk manusia bersifat mahmudah antara satu sama lain. Kesan-kesannya dapat melembutkan hati dan jiwa umat Islam yang keras dan bercelaru kerana ayat Al-Quran mampu memberi hidayah kepada manusia seperti mana pengislaman Sayyidina Umar AS. Kedua, bertambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang dipancarkan ke dalam hati manusia yang mendalami Al-Quran. Tiga, membulatkan hati dan jiwa dalam menegakkan kalimah Allah. Contohnya, kisah Yasir yang sanggup dibunuh demi menegakkan Islam. Yang keempat, redha dengan takdir dan ketentuan Allah ke atas dirinya. Kerana yakin setiap apa yang telah Allah tentukan. Sekian, terima kasih. Duduk.